Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi turut serta pada malam ini secara live di FB page Millennium Family Ventures dalam program live kita #Istiqomah Misi Dakwah. Kenapa Istiqomah? Kita buat sikit tapi moga-moga amalan kita sentiasa berkekalan. Itu dia. So itulah matlamat kita. Maaf sebab suasana saya sekarang ni berada di luar. Saya berada di luar kerana ada sedikit program, tapi tak ada masalah. Saya akan cuba buat habis dan buat yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Tapi sebelum tu saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan untuk sharekan live kita pada malam ini kerana jemputan kita pada malam ini bukan yang biasa-biasa. Luar biasa. Bahkan orang kata apa sekarang ni beliau sedang hangat menjalankan sebuah program sesuai dengan tajuk kita. So mungkinlah dia akan promotekan, dia akan ceritakan sedikit kan tentang program yang sedang berlangsung, yang sedang dijalankan oleh beliau. Dan tak nak pergi lebih jauh lagi. Topik kita pada malam ini berkaitan tentang rahsia ilmu tadabbur. Tapi persoalannya kan tuan-tuan dan puan, apakah itu tadabbur? Macam mana kita nak tadabbur? Apakah cara yang terbaik untuk kita tadabbur? Tak ada masalah. Hari ni kita mempersilakan Ustaz Fakhrul Islam untuk bersama-sama kita pada malam ini dalam #Istiqomah Misi Dakwah. Bersilakan. Okay, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke? Syadat? Ustaz dengar suara saya? Boleh. Saya dengar dengan jelas suara Syadat. Suara saya clear ke? Alhamdulillah. Okey. Suara Ustaz pun clear. Terbaik. Okey Ustaz. Ustaz sihat kan Ustaz? Sihat, alhamdulillah, begitulah kita. Saya tengok makin aktif Ustaz sekarang ni dengan program yang saya boleh kira nanti Ustaz boleh promote sendirilah program Ustaz tu. Alamak ada orang call. Janganlah macam ni. Okey. So, kita malam ini adalah rahsia ilmu tadabbur. Dimandangkan Ustaz Fakhrul ni akan selalu membawa topik sedikit tentang apakah kepentingan ataupun apa makna tadabbur tu dan kepentingan tadabbur ni untuk kita semua. Okey, baik. Syadat okey ke Syadat? Saya macam terputus-putus dengan suara Syadat. Syadat okey ke? Saya dengar suara. Dengar. Suara saya punya line okey Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Anil Syadat, sahabat saya juga ni. Masya-Allah, kalau kita boleh tengok Syadat ni dia sangat rancak dengan program-program motivasi yang dia lakukan. Moga-moga Allah memberikan kekuatan untuk terus istiqamah. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah, haji dan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta menonton pada malam ini. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan berkenaan topik tadabbur. Yang mana saya kira topik tadabbur ni, bila sebut tadabbur ni, basically kita akan faham ini perbincangan berkenaan Al-Quran. Dan saya kira bila bicara tentang tadabbur ni bukan perkara yang baru. Sebab hari ini kita terlalu mudah untuk akses apa-apa maklumat, apa-apa ilmu, lagi-lagi tentang Quran. Terlalu ramai asatizah sekarang ni, ramai sangat ustaz-ustaz yang mereka sedang giat mengusahakan satu gerakan supaya masyarakat umumnya dan kita secara khususnya mendapat manfaat daripada perjuangan Al-Quran itu sendiri. Baik, jadi bila kita berbicara tentang tadabbur, perkara yang paling utama yang perlu kita jelas adalah berkenaan apa makna tadabbur. Dan sebelum kita menjelaskan berkenaan definisi ataupun maksud bagi tadabbur, kita perlu terlebih dahulu jelas berkenaan apa yang disebutkan sebagai tujuan penurunan Al-Quran.
Sebab kalau kita tak jelas tentang tujuan penurunan Al-Quran, maka kita akan terawang-awang tentang, kita hanya akan ikut trend sebab kita nampak orang semua buat tadabbur Al-Quran, orang sana buat tadabbur Al-Quran, orang sini buat tadabbur Al-Quran. Jadi kita rasa macam kita nak follow sebab trend. Kita bukan nak melakukannya sebab tanggungjawab ataupun keperluan dan hak yang perlu kita tunaikan. Maka di sini kita perlu jelas terlebih dahulu apakah tujuan penurunan Al-Quran. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana ayat tujuan penurunan Al-Quran ini disebutkan bila mana kita masuk bulan Ramadan ni kan, biasa kita akan dengar ayat ni. Yang mana ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Azim, yang mana maksudnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Yang mana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini ada 3 tujuan. Itu yang pertama, tujuannya adalah hudan linnas, jadi petunjuk kepada manusia. Dan kemudian yang kedua, dia menjadi tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang disebutkan sebagai petunjuk tadi. Dan yang ketiga, tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah menjadi apa yang disebut sebagai pemisah, iaitu Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Maka bila kita jelas di sini berkenaan tujuan penurunan Al-Quran, maka kita akan mula terfikir-fikir macam mana Al-Quran ini boleh menjadi petunjuk ataupun dalam ayat ini disebut sebagai huda. Dan kalau kita lihat dengan teliti, kalau kita merenung perkataan hidayah ini, dia dekat dalam satu perkataan bahasa Melayu yang kita sebut sebagai hadiah. Di mana Allah SWT ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Di mana Allah SWT sebut kitab, Dzalikal kitab yang tak ada keraguan padanya itu, dia menjadi petunjuk bagi mereka yang disebut sebagai al-muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Dan huda ini, macam apa saya sebut tadi, hidayah ini dia dekat dengan perkataan hadiah. Yang mana Quran ini secara mudah, yang saya mudahkan, dia menjadi hadiah. Bukan sahaja sebenarnya untuk mereka disebut sebagai al-muttaqin. Tapi Quran ini dia menjadi hadiah buat keseluruhan umat manusia. Tapi kenapa dalam ayat ini disebut hudan lil muttaqin? Kerana ia hanya akan jadi hadiah yang benar-benar bermanfaat buat mereka yang disebut sebagai al-muttaqin. Sebab kalau kita kata Al-Quran ni sekadar hadiah untuk orang-orang muttaqin, bagaimana pula dengan ayat yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Sebab antara tafsiran para ulama bagi ayat tersebut bukan sekadar Nabi sebagai arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi juga apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, semuanya adalah rahmat kepada seluruh umat manusia. Tak kira lah dia orang Islam ke, bukan orang Islam ke, Quran ini memang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Jadi bila kita dah jelas bahawa Quran ini dia menjadi hadiah untuk kita, dan bagaimana kita nak pastikan dia menjadi hadiah yang benar-benar bermakna dan bermanfaat, iaitu kita lakukanlah apa yang disebut sebagai tadabbur. Yang mana kalau dalam proses Al-Quran ini, kita perlu jelas dia ada beberapa fasa-fasa yang tertentu hingga akhirnya kita dapat Quran itu menjadi apa yang disebut sebagai hadiah, iaitu kita perlu capai pada proses terakhir. Pada fasa yang terakhir disebut sebagai tazkiyatun nafs. Sebab tu kalau sepatutnya Quran ini bila mana kita makin banyak baca, bila mana kita makin banyak faham, bila mana kita makin banyak tadabbur, dia sepatutnya menyebabkan kita jadi manusia yang lebih baik, betul kata. Manusia yang lebih baik sikapnya. Jadi sebelum kita jelaskan, saya rasa kita dah perlu, kita dah jelas tentang apakah tujuan penurunan Al-Quran dan kenapa Quran ini kita perlu tadabbur. Dan bila sebut tentang tadabbur ni, saya kira kebanyakan daripada kita selalu terkeliru antara terjemahan, tafsir dan tadabbur. Kita rasa macam, baca terjemahan, aku dah tadabbur dah tu. Aku berak tafsir, aku dah tadabbur dah tu. Tapi sebenarnya hakikatnya, ketiga-tiganya adalah proses yang berbeza-beza. Orang yang mampu membaca tafsir, insya-Allah dia mampu untuk melakukan tadabbur. Tapi orang yang baca terjemahan, insya-Allah juga mampu melakukan tadabbur. Tapi belum tentu dia mampu memproses tadabbur itu dengan baik. Sebab itu penting, dia kena ada satu kemahiran ataupun kena satu ilmu. Dan sebelum kita sampai kepada kemahiran ataupun ilmu tersebut, kita perlu jelas terjemahan tu apa, tafsir tu apa, dan kemudian tadabbur tu apa. Itu secara mudah yang saya mudahkan. Terjemahan ni adalah proses perpindahan bahasa. Itu macam kalau daripada bahasa Arab, kita nak cuba faham apa perkataannya dalam bahasa Melayu. Itu macam kalau perkataan anzalna, kan? Bukan anzalna artis anzalna perkataan bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Jadi kita nak cuba faham apa maksud inna, apa maksud anzalnahu. So kita lakukan terjemahan. Oh, rupanya inna ini sesungguhnya kami. Inna, kalau inna yang tak ada alif, dia sekadar sesungguhnya. Tapi kalau ada alif, dia jadi sesungguhnya kami. Kita pun faham. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kita pun faham. Oh, ayat ini sebut tentang Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. So kita pun dapatlah makna daripada terjemahan tadi. Kita dapat makna. Kita baru dapat makna yang literal. Tapi tafsir pula macam mana? Tafsir ni adalah sebab kadang-kadang dalam Quran ni kadang-kadang ada tempat-tempat dalam Quran ni kita baca terjemahan belum cukup. Kita perlu belik tafsir supaya kita dapat makna di sebalik. Makna di sebalik ni. Maksudnya contoh macam bila sebut tentang ayat, dia bukan makna di sebalik. Ataupun kita sebut sebagai contoh, kalau saya bagi analogi, kita bawa kereta, kita nampak lampu isyarat. Dan lampu isyarat itu berwarna merah. Macam mana kita boleh ada sikap dia nampak lampu isyarat warna merah, kita berhenti? Sebab kita tafsirkan warna merah itu berhenti. Jadi dia kita sebut tafsir ni adalah proses yang the next phase selepas kita dah faham makna Al-Quran. Sebab kadang-kadang dalam Quran ni ada perkataan yang kita perlu faham konteks ni. Kalau kita sekarang terjemahkan semata-mata, kita akan jadi literal. Kita tak akan faham the real meaning of that ayat. So kita perlu belik tafsiran para ulama. Sebagai contoh, kalau kita baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan kalau kita baca ayat ini akan sebut tentang diberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi rupa-rupanya di sebalik kemenangan itu, kalau kita akan lihat Allah SWT sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar. Allah suruh kita tasbih dan Allah juga suruh kita beristighfar. Kenapa? So kita akan dapat kefahaman yang lebih dalam kalau kita tidak membelik tafsir. Jadi penting juga untuk kita melakukan apa yang disebut sebagai tafsir. Yang mana tafsir ni, kalau terjemahan yang saya sebut tadi, terjemahan ni dia adalah kita bahasa Melayu translate lah. Anzalnahu, rupanya dalam bahasa Melayu dia dengar. Tapi kalau tafsir ni dia menjelaskan, dia terangkan apa yang dimaksudkan dengan diturunkan Al-Quran, dia jelaskan bagi setiap ayat. Tapi kalau tadabbur ni pula, tadabbur ni lain. Tadabbur ni kita cuba menyingkap apa makna di sebalik keterangan-keterangan ayat. Kita cuba menyingkap apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik perkataan, kalimah, sekian dan sebagainya. So untuk pergi ke situ, kita tak boleh skip. Kita tak boleh baca terjemahan, lepas tu kita tinggalkan tafsir, terus pergi tadabbur. Tak boleh. Kita kena lakukan juga proses belik tafsir. Dan proses belik tafsir ni kita faham, tak semua orang boleh buat. Masyarakat kadang dia ada kekangan tertentu. So kita sebut alternatif lain untuk masyarakat ini belik tafsir adalah dengan bertanyakan kepada asatidzah. So itulah secara mudahnya apakah makna tadabbur. Tadabbur ni kita cuba singkap apakah makna di sebalik bagi keterangan-keterangan ayat yang kita dah translate tadi. Dan kenapa penting tadabbur? Macam saya sebut tadi, kita kena kembalilah kepada penurunan Al-Quran. 3 sebab tadi, Allah SWT ni dia turunkan Al-Quran untuk kita. Allah SWT dia tak turunkan Quran untuk orang lain. Dia sebagai contoh macam inilah, kenapa kita perlu tadabbur ya. Contoh, saya belajar kat luar negara. Saya untuk belajar kat Rusia. Dan belajar dekat Rusia tu, dekat sana tiba saya jatuh cinta dengan seorang perempuan Rusia. Dan perempuan Rusia tu jatuh cinta dengan saya juga. Kira dia cinta lah. Dan dia bagi surat kepada saya dalam bahasa Rusia. So bahasa mudah saya dapat surat cinta dalam bahasa Rusia. Kalau kita dapat surat cinta kan, dalam bahasa yang kita tak faham, adakah kita macam, oh aku tak faham lah surat cinta ni, tak apalah biar. No, kita akan usaha untuk faham, kita akan cuba supaya kita untuk faham apa falsafah di sebalik ayat yang dia guna. Apa dia guna perkataan ini, apa dia tak guna perkataan ini. Sebab apa? Sebab kita menghargai surat tersebut, sebab kita rasa surat itu datang daripada seseorang yang kita kasih. Jadi begitulah dengan Al-Quran. Kenapa penting untuk kita tadabbur? Sebab Quran datang daripada orang yang, bukan daripada orang. Quran datang daripada Tuhan yang sangat mencintai kita, yang sangat mengasihi kita. Dan kita juga perlulah balas kasih sayang dan penyayang yang Allah SWT kepada kita itu dengan kita menghargai surat-surat cinta yang Allah SWT beri kepada kita. Wallahu a'lam. Untuk soalan pertama lah, saya kira moga-moga membantu menjawab soalan daripada saudara Syahadat tadi. Masya-Allah. Terbaik. Terima kasih Ustaz Fakrul.
Itu satu, saya suka ayat tadi Ustaz Fakrul gunakan. Kata apa? Kita seolah-olah menghargai pemberian ataupun hadiah daripada Tuhan yang mencintai kita dan mengasihi kita. Subhanallah. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat cintakan kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Bahkan Allah kurniakan kita nikmat Al-Quran itu sendiri. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Baik. Saya juga faham konteks yang cuba disampaikan oleh Ustaz Fakrul tadi berkaitan tentang tadabbur ni merupakan satu proses. Dia ada proses-proses dia sebelum sampai ke tadabbur tu sendiri. Jadi memandangkanlah dunia sekarang ni, zaman sekarang terlalu moden dengan anak-anak remaja kali ni dengan penuh dengan gadgetnya, dengan gamenya dan sebagainya. Jadi soalan kedua saya lah kan. Macam mana, apakah cara terbaik untuk kita menarik minat anak-anak remaja kita ni? Macam mana kita nak tarik minat mereka ni untuk belajar tadabbur ni tadi. Sebab tadabbur ni kita tak boleh saja buka Al-Quran macam tu saja kan. Dia mesti ada kata apa, berguru dan sebagainya. So apakah cara ataupun metod yang terbaik untuk kita tarik minat mereka ni? Silakan Ustaz Fakrul. Okey, baik. Soalan yang sampai daripada Saudara Syahadat, saya kira soalannya adalah berkenaan bagaimana kita nak membina keseronokan baca Al-Quran, tapi dia dalam kita nak sampai dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, ada beberapa hak yang kita perlu tunaikan, dan antara hak tersebut adalah kita melakukan tadabbur. Ada sekurang-kurangnya lima hak interaksi yang dikongsikan oleh para ulama ketika membahaskan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama adalah kita bermula dengan al-qiraat ataupun kita bermula dengan al-tasawwuf. Ataupun bahasa mudahnya adalah kita mula membelik helaian-helaian Al-Quran, kita baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia sampai kepada kita dalam keadaan dah bertulis. Sebab ini mereka tak berada di Lauh Mahfuz, dalam turun pada Nabi dalam keadaan Nabi tak dalam bukan keadaan bertulis. Maksudnya para sahabat, mereka berusaha payah, mereka kena fokus, dengar dengan teliti, kemudian mereka kena usaha pula untuk menulis supaya umat-umat sesudahnya dapat menikmati anugerah ataupun hadiah terhebat, iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi apakah perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah kita dah dimudahkan oleh umat terdahulu, oleh para sahabat, sehingga hari ini ada Quran bercetak. Jadi kita mulakan dengan membaca al-qiraat. Dan kalau kita lihat proses turunnya wahyu pun, wahyu yang pertama turun sekali adalah berkenaan membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di sini nampak penting, sangat penting untuk kita baca dulu. Hampir mustahil kalau terutama kita ni bukan bahasa Arab, kita orang Melayu. Kita ni bukannya lahir tu cakap Arab, anak anta, anak azhabu dan sebagainya. Kita lahir cakap Melayu. So kita ada cabaran untuk terus memahami Al-Quran. Tapi kita mulalah slow, kita mula fasa satu persatu. Itu kita mulakan pertama, kita baca dulu. Kemudian lepas kita dah baca, macam apa saya kata tadi, kita usaha untuk faham. Sebab Quran ni bukan bahasa Melayu, Quran ni bahasa Arab. Bahasa yang kita tak familiar pun. Kita barangkali susahnya nak faham. So kita dapatkan makna. So hari ni kita dah dimudahkan. Banyak sangat Quran terjemahan yang ada. Kita tinggal cari je, kita tinggal usaha untuk dapatkan. Kalau tak ada duit untuk beli Quran terjemahan, kita pergi ke masjid. Dan sekarang ni pun dalam handphone kita pun kita boleh download apps quran.com dan sebagainya, yang mana ada terjemahan yang berautoriti. Tapi sebab kita kena berhati-hati juga, sebab sekarang ni, semalam keluar berita kan, semalam ke beberapa hari lepas keluar berita ada beberapa apps Quran yang terjemahan dia ada menyeleweng, yang mana dia tujuannya untuk merosakkan akidah umat Islam. Jadi kita kena berhati-hati lah. Sebelum kita download aplikasi tu, pastikan aplikasi tu adalah aplikasi yang disahkan dan berautoriti. So lepas kita dah baca, kita cuba dapatkan makna. Dan lepas dah dapatkan makna, kita jangan gelojoh. Ya alamak, aku dah faham Al-Quran, so aku terus nak share. No, relax, tenang dulu. Jangan gelojoh. Belik tafsir dulu. Ataupun hari ni guru saya sebut, kalau kita bukanlah orang yang berada dalam disiplin ilmu Al-Quran, kita tanya Asatizah, betul ke saya faham macam ni Al-Quran ini sekian sebagainya. So dia tanya Asatizah,
Sekarang ni saya kira asatiza sekarang ni ramai yang mesra masyarakat, mesra alam. Kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab, kita DM dia boleh jawab dan sebagainya. So rujuklah kepada asatiza yang betul. Jangan kita nampak walaupun saya faham hari ni kita cenderung untuk mengikuti influencer. Tapi saya tak kata influencer salah. Saya lebih cenderung untuk kita rujuk kepada mereka yang berada dalam disiplin ilmu Al-Quran. Kalau contoh, kalau influencer tu berada dalam disiplin ilmu Al-Quran, maka tak ada masalah untuk rujuk dia. Tapi adalah lebih baik untuk rujuk dengan asatizah. Itu yang ketiga, fasa yang ketiga, balik tafsir. Kemudian lepas kita dah balik tafsir, kita dah dapat kefahaman kita dah dapatkan pengesahan daripada guru-guru yang kita rujuk, maka kita cuba lakukan tadabbur. Saya tak jelaskan lagi sebenarnya tadabbur ni apa. So tadabbur ni adalah kita cuba memahami kita cuba menyingkap apa di sebalik tersurat, di sebalik keterangan-keterangan. So macam mana kita nak sampai kepada proses tu? Cara yang paling mudah adalah kita refleksi. Setiap ayat yang kita baca, kita reflect. Contoh kita baca ayat alam tabbat yada abi lahabi wa tab, dan tabbat yada abi lahabi wa tab, telah celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kita jangan ada sikap bila kita baca ayat ni, oh ini ayat sejarah, oh ini ayat yang tertuju pada Abu Lahab. No. Kita kena, setiap ayat yang kita baca, kita reflect pada diri kita. Adakah aku ada sikap Abu Lahab ni? Adakah aku ada sikap Abu Lahab yang bila mana disampai kebenaran, aku terus potong dan aku terus maki orang yang sampai kebenaran. So penting sebenarnya, the key point untuk bagaimana kita melakukan tadabbur adalah bahasa mudahnya kita reflect. Setiap ayat yang kita baca, kita jangan tuju pada orang lain. Alamak ini ayat tentang Fir'aun, tak ada kaitan dengan aku. No, jangan macam tu. Kita baca ayat tentang Fir'aun, kita cuba reflect, adakah aku ada sikap Fir'aun? Kita baca ayat tentang Qarun, kita cuba reflect, adakah aku ada sikap Qarun? Ini secara mudahnya bagaimana kita nak melakukan tadabbur. Yang kemudian lepas kita dah lakukan tadabbur, kita cuba beramal. Yang keempat, kita amal. So para sahabat kan dulu bila mana mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka tak akan berpindah kepada hafalan yang baru, melainkan setelah mereka amal dan tadabbur ayat tadi. Sebagai contoh, saya bagi contoh salah seorang sahabat yang sangat hebat, iaitu namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nak hafal 10 juzuk je sampai 9 tahun. 9 tahun lama 10 juzuk. Sebab apa? Sebab Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni dia tak akan pergi kepada hafalan yang baru selagi mana dia tak betul-betul reflect dan amal ayat tersebut. Dan kemudian yang kelima, fasa yang terakhir, iaitu ayat yang kita baca tadi, dia bagi kesan, dia membersihkan jiwa kita. So ini 5 fasa supaya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, Quran yang kita baca tu dah bagi kesan. So bagaimana sebenarnya untuk kita melazimi, untuk kita menarik anak muda ataupun masyarakat secara umumnya untuk kembali kepada Al-Quran? Antaranya adalah kita kena start step by step. Kita jangan gelojoh, yang pertama lah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita nak lazimi sesuatu. Kita kena faham bahawa Quran ini dia bukan untuk orang lain, dia untuk kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira ini paling penting sekali adalah untuk orang-orang yang memang contoh macam pendakwah dan sebagainya, kita jangan terlalu rigid. Ini paling penting. Maksudnya macam, engkau bukan orang pengajar agama, engkau tak boleh tadabbur Quran. No, bukan macam tu. Kita seharusnya untuk orang yang belajar agama, untuk orang yang belajar Al-Quran, perkara yang patut dilakukannya adalah dia perlu kita sebut sebagai bersikap terbuka. Tapi terbuka janganlah sampai memudah-mudahkan. Maksud macam sesuka hati boleh. No. Sebab setiap pembelajaran ataupun setiap ilmu dia ada disiplin-disiplin je. Disiplin-disiplin yang kita kena follow, kita kena patuh. So saya kira macam contoh macam kalau makan lah, macam mana kita boleh melazimi untuk makan? Sebab kita jelas kenapa kita makan. Contoh macam kenapa kita pergi universiti. Sebab kita jelas kenapa kita nak pergi universiti. Dan jadi begitu jugalah kalau macam mana kita nak melazimi tadabbur, kita kena jelas bahawa aku lakukan tadabbur ni adalah supaya apa? Supaya aku menunaikan hak diturunkannya Al-Quran. Dan saya kira itulah, setakat itu saja. Kita kena faham tujuan Al-Quran itu diturunkan. Dan yang kedua, kita kena memaknakan interaksi bersama Quran. Saya kongsikan 5 tadi, saya ulang balik. Yang pertama, kita mulakan dengan baca, kemudian kita cuba dapatkan makna, tengok terjemahan dan sebagainya, kemudian balik tafsir. Ataupun kalau kita ni bukan orang yang berada dalam disiplin ilmu Quran ataupun bukan orang berada dalam disiplin ilmu agama,
kita rujuk pada asatizah. Yang keempat, kita tadabbur, secara mudahnya kita reflect. Tapi sebenarnya tadabbur ni bukan sekadar reflect, dia ada kemahiran yang lain. Tapi untuk masyarakat awam secara mudahnya, saya mudahkan tadabbur ni yang bagaimana boleh dilakukan oleh semua adalah kita reflect bagi setiap ayat yang kita baca. Dan yang kelima, kita beramal, dan kita kesan daripada amal tu dia membersihkan jiwa kita. Sebab orang yang tadabbur Al-Quran sepatutnya adalah orang yang paling terkesan dengan Al-Quran. Dia semakin baik perkataan dia, semakin baik perbuatan dia. Jadi begitulah bagaimana untuk kita melazimi tadabbur dan untuk kita melazimi untuk kita kembali mendekati Al-Quran. Wallahu a'lam. Wow, saya rasa sangat-sangat menarik apa yang dihuraikan oleh Ustaz Fakrul kita tadi tu. Saya tersentuh dengan satu fasa yang mana kita ni bukan sekadar membaca Al-Quran untuk kita tahu apa kisah di sebalik ayat tersebut, tapi kita baca Al-Quran untuk reflekskan pada diri kita sendiri. Dan itulah selalu sangat ramai antara kita ni jarang buat. Selalu sangat kita lupa untuk lakukan benda tu. Kita baca, kita cakap, engkau lah ni, engkau lah tu, engkau lah ni, engkau lah tu. Tapi kita lupa nak tengok diri kita sendiri sebenarnya. Kita ni yang sebenarnya Allah SWT, Al-Quran tu adalah untuk kita. Al-Quran tu adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya. Baik. Jadi Ustaz Fakrul, saya minta maaf sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sana. Saya minta maaf sangat sebab saya ada program last minute, kata-kata ada emergency living. Memang saya minta maaf. Jadi saya minta tolong sahabat-sahabat di luar sana share live kita pada malam ini supaya dapat manfaatnya. Walaupun bagi saya baru 2 soalan, tapi saya rasa banyak manfaat yang telah disebarkan dan yang dikongsikan oleh Ustaz Fakrul kita pada malam ini. Dan akhir, untuk penutupnya saya minta Ustaz Fakrul kita berikan sikit pesanan terakhir ataupun harapan, dan juga mungkin boleh kongsikan sikit apa program yang terbaru Ustaz Fakrul anjurkan untuk tuan-tuan dan puan di luar sana, insya-Allah. Silakan. Okay, baik. Saya kira dalam tempoh, terima kasih sekali lagi kepada saudara Syadat. Walaupun di kalangan kekangan tertentu kan, dalam kereta dan sebagainya, komit dan konsisten. Alhamdulillah. So saya kira dalam tempoh-tempoh PKP ni kan, dalam tempoh pandemik, kita dan dalam keadaan teknologi yang mudah sangat kita nak akses hari ini, kita buka Google je kita jumpa ni, kita terlalu mudah untuk akses maklumat yang mana menyebabkan kita kadang-kadang terkeliru ataupun kita tanya-tanya yang mana sebenarnya maklumat yang benar dan mana maklumat yang salah. Sebab sangat bila terlalu mudah sangat nak akses maklumat, ini cabaran dia. Yang mana cabaran-cabaran ini menyebabkan kita tertanya-tanya apakah dia punya garis panduan untuk kita menentukan kebenaran. Dan mana ini akan menyebabkan kita perlu kembali kepada Al-Quran. Kita suka atau tidak, kita perlu kembali kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita risau. Dalam surah Furqan ayat 30, Allah merakamkan Rasul mengadu. Rasul yang mana dalam konteks ayat ini para ulama tafsir bersetuju ayat ini refer kepada aduan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa aduan Rasulullah SAW? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang mana Rasulullah SAW ni mengadu kepada Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku, kaumku, bangsaku telah menjadikan Quran ini sebagai tu berdiri tinggalkan. Yang mana perkataan yang digunakan adalah mahjura. Mahjura ni, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang sesuai dengan perkataan tinggal adalah taroka. Tapi dalam ayat ini digunakan mahjura. Yang mana kalau kalimah mahjura ni terdapat perkataan hajara. Dan dia dekat sebenarnya dengan perkataan hijrah. Pernah dengan perkataan hijrah kan? Hijrah itu perjuangan dan sebagainya kan. Kita tahu hijrahnya adalah, hijrah ni kalau makna istilahnya perpindahan Nabi SAW daripada kota Mekah ke Madinah. Tapi hijrah ni kalau daripada secara makna umum ni, dia perpindahan daripada tempat yang baik kepada tempat yang lebih baik. Jadi kalau ayat ni, kalau kita betul-betul renung dan teliti sebenarnya, Rasulullah SAW ni dia sedang mengadu kepada Tuhan. Umat Nabi ni dia tahu Quran ni dah terbaik. Quran ni penyelesai segala masalah. Quran ni dia memberikan ubat-ubat. Tapi dia masih lagi mencari sesuatu yang lebih baik pada Al-Quran.
kita risau benda ni sebab kita kata kita biasa sebut, kita kata kita sekarang ni kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, betul ke? Kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal kan rasanya. Kan kita sebut kita kata kita cinta Nabi sampai kita pun memperjuangkan capar dan sebagainya. Saya tak kata salah, saya tak kata betul. Saya mengambil pendekatan, saya mengambil prinsip, saya nak keluar daripada perbincangan tersebut. Tapi apa yang saya boleh kata adalah apa yang saya boleh sebut adalah kita selalu sebutnya adalah adakah kita benar-benar menghargai Al-Quran. Quran ni adalah apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Nabi start dapat tentangan, Nabi start dapat seksaan mental dan seksaan fizikal bila mana Nabi mula menyampaikan Al-Quran. Jadi bila mana kita meninggalkan Al-Quran, satu perkara yang menjadi persoalan besar adalah betul ke kita menghargai Nabi? Kalaulah kita menghargai Nabi, kita sepatutnya menghargai apa yang Nabi bawa. Kita sepatutnya menghargai apa yang Nabi perjuangkan. Sebelum daripada Quran turun pada Nabi, Nabi mendapat layanan yang baik, Nabi diangkat dalam masyarakat. Tapi once Nabi bersuara tentang Al-Quran, dan Nabi bacakan Al-Quran, Nabi terus dicemuh, diserang, di pulau dan sebagainya. Jadi kita tak pelik sebenarnya kalau Nabi mengadu dalam keadaan Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih ketika mana umatnya meninggalkan Al-Quran. Sebab Nabi struggle dengan dalam ayat surah Taubah 128, Allah SWT menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang mana rasul ni dia menanggung kepayahan, menanggung keberatan semata-mata nak pastikan umat, seluruh manusia yang dapatkan kasih sayang, mendapatkan iman, mendapatkan Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Al-Quran. Dengan cara kita explore Quran, kita hargai Al-Quran. Jadi pesan saya, hargailah Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Tak kira lah kita ni daripada background bagaimana pun. It's not about how good we are to understand Quran. Tapi yang paling penting adalah how far our effort untuk benar-benar memahami Al-Quran, untuk benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya kira dalam kadang-kadang dalam tempoh pandemik COVID-19 ni kan, kita kadang-kadang mencari, kita memandang Al-Quran ni sebagai penyelesai masalah dan sebagainya. Kita lihat Quran ini sebagai kan ada yang mencari ubat dekat dalam Quran, ada ubat untuk COVID-19 dan sebagainya. Benar, Quran ni dia ada segala-galanya. Quran ni ada segala penyelesaian masalah. Dan Quran ni yang lebih besar daripada itu, dia menyelesaikan masalah jiwa. Sebab kita ni hari ni kalau kita kaya ke, kita ada everything, kita ada segala-galanya, tapi kalau kita punya dalaman sakit, dalaman kita ni cedera dan sebagainya, maka tak bermakna hidup kita. Jadi Quran ni dia betul, dia kitab penawar juga. Quran ni juga kitab penyelesaian masalah, kitab motivasi. Tapi yang lebih besar daripada itu, Quran ini dia yang menyelesaikan masalah-masalah jiwa kita. Dan yang paling penting sekali, dia menjadi hadiah untuk kita manfaatkan. Untuk kita manfaatkan dalam kita nak menelusuri kehidupan di dunia ini, insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu saja. Moga-moga kita terus usaha dengan sedaya mampu kita, dengan kudrat yang kita ada untuk benar-benar kita sebut mendalami Al-Quran, untuk kita mengembara ke dalam Al-Quran. Sebab Quran ni walaupun dah ramai sangat orang cakap tentang Quran ni walaupun dah ada banyak kita tafsir, tapi Quran ni dia sentiasa ada perkara yang masih belum dieksplor. Sebab dalam surah Luqman Allah SWT menyebut, kalaulah lautan ini menjadi dakwat untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah dan ditambahkan lagi dengan 7 lagi lautan, maka tak akan cukup untuk menuliskan kalimah Allah SWT. Yang mana antara tafsiran para ulama, kalimah-kalimah Allah ni antara ini adalah ilmu, dia refer kepada ilmu. Dan Quran adalah sebahagian daripada ilmu. Yang mana ilmu, bukan Quran sebahagian daripada ilmu. Sebenarnya ilmu sebahagian daripada Al-Quran. Jadi wallahu ta'ala alam, moga kita terus committed dan berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan apa-apa jua perkara, dan saya harap kita tidak meninggalkan Al-Quran sebagai salah satu perundangan ataupun panduan untuk kita terus memperbaiki diri kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada saudara Syadat. Baik, insya-Allah. Saya rasa bila tadi Safakro sebut tentang kita ni seolah-olah meninggalkan Al-Quran tersebut kan. Jadi saya teringat satu kisah tau. Saya teringat satu kisah ni, ustaz saya cerita pada saya, dia kata
ada pemuda yang non-Muslim ni, dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, kemudian dia suka sangat-sangat pada Al-Quran tu. Maksudnya dia kata memang penceritaan Al-Quran apa semua memang dia kagum. Kemudian dia tanya pada Muslim tu, Muslim yang berikan dia Al-Quran tadi tu. Dia tanya, ada tak jilid nombor 2? Dia tanya, Al-Quran ni ada tak jilid nombor 2? Dia tanya macam tu. Lepas tu yang Muslim ni tadi cakap dengan dia, tak ada, Al-Quran ni lah satu-satunya Al-Quran. Ya ke? Sebab Al-Quran ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat hebat. Tapi kenapa Muslim tidak beramal dengannya? Mungkinkah ada Al-Quran yang lain yang diamalkan? Mana kata kita sendiri, kebanyakan daripada kita tak beramal dengan Al-Quran yang ada ni, sehingga kan orang tu beranggapan ada Al-Quran lain ke yang orang Muslim amalkan. Macam tu. Jadi jomlah kita sama-sama beramalkan dan memanfaatkan apa yang tadi Ustaz Fakrul share pada kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fakrul ni sahabat saya boleh kira sangat-sangat hebat. Saya kagum dengan pembawakan topik-topik Al-Quran yang dibawa oleh Ustaz Fakrul dan sahabat-sahabatnya. Dan baru-baru ni pun Ustaz Fakrul kita ada menganjurkan program kelas tadabbur. Ustaz, macam mana? Betul. Kita ada buat. Saya minta izin untuk, boleh ke promote sekejap ni? Boleh. Dia alu-alukan. Okey, baik. Terima kasih Saudara Syahadat sebab menjemput. Jadi sebenarnya macam apa Saudara Syahadat sebut lah, jadi kami ada satu tim, yang mana tim kami ni kami fokus kepada perjuangan Al-Quran. Kita tak sebut kita satu-satunya tim yang mengusahakan perjuangan Al-Quran, tapi kita boleh sebut kita antara tim yang mengusahakan alternatif untuk perjuangan Al-Quran. Dan kita giat setiap bulan insya-Allah kita buat kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas tadabbur Quran untuk membantu masyarakat. Sebab kadang-kadang kita faham ada masyarakat ni dia ada dari kekangan daripada segi kewangan dan sebagainya. So kita provide dengan harga yang berpatutan, sebab ialah kita pun nak survive kan. Kita pun nak survive Syahadat. Kita buat research dan sebagainya. Jadi kita ada buat kelas tadabbur bulanan, yang mana pada bulan ni kita fokus pada tadabbur, kelas tadabbur 4 kul. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan teruskan kita punya program. Kita akan buat tadabbur surah Yusuf. Tapi fokus topiknya tentang apa kita masih belum spesifikkan lagi lah insya-Allah. Tapi kita dalam kita punya kelas kita akan sentiasa sediakan dengan ibu, dan kita sediakan juga dengan rakaman kalau ada kekangan tak dapat sertai kelas dan sebagainya. Apapun, terima kasih kepada Saudara Syahadat sebab jemput saya. Saya rasa ini satu kita sebut sebagai penghormatan besar. Saya ini orang biasa je sebenarnya. Masih lagi baru-baru nak belajar. Banyak lagi kurangnya. Jadi moga-moga Allah memberkati kita semua insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Saudara Syahadat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk turut serta dengan kelas yang dimaklumkan oleh Ustaz Fakrul tadi, nanti saya akan sharekan di ruangan Facebook kita. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil info bermanfaat tadi tu, DM sendiri Ustaz Fakrul ke, bagi macam mana maklumat nanti saya akan sharekan poster dan sebagainya dekat FB nanti. Nanti saya akan tolong sharekan di Facebook kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa juga tolong sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ambil manfaat ni bersama, sebar-sebarkan. At least kalau kita tak mampu nak join pun, kita bantu orang lain untuk join. Mana tahu? Jadi terima kasih sangat kepada Ustaz Fakrul kerana sudi berkongsi pada malam ini. Walaupun saya minta maaf juga kekurangan daripada pihak saya, teknikal dengan line saya cantik pada malam ni. Saya minta maaf sangat. Saya berada di kawasan kampung, terpaksa turun Padang pada hujung minggu ni, rentas daerah ni. Jadi saya minta maaf sangat. Jangan lupa untuk terus bersama dengan FB page ni untuk kita terus memanfaatkan #Istiqomah Misi Dakwah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada semua penonton pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.